diharap semua dalam keadaan sihat, baik walafiat kan. Okay, selamat datang ke series Publish and Flourish, anjuran daripada unit penerbitan PJIMA UiTM Perlis. So tajuk perkongsian kita pada petang ni adalah berkenaan dengan Google Products for Scholars Visibility. So saya percaya topik ini sangat penting lah untuk kita ambil info yang berkaitan yang boleh kita guna dan kita manfaatkan terutamanya dalam profession kita ni lah. So tanpa membuang masa, saya ingin menjemput speaker kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, elok saya perkenalkan sedikit latar belakang beliau, walaupun saya percaya semua dah kenal dengan pensyarah kita yang hebat ni. Alright. So beliau merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Komputer dan Matematik FSKM UiTM Perlis. So kepakaran beliau adalah dalam statistical modelling, time series analysis and forecasting, statistical education dan juga optimization. Okay, beliau juga pegiat aktif dalam bidang penyelidikan dan alhamdulillah beliau memperoleh geran penyelidikan di peringkat nasional. So, beliau juga banyak membuat penerbitan artikel di Jurnal Berindex. Di samping itu telah memenangi banyak pingat di pertandingan inovasi peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. So beliau juga telah banyak memberi ceramah di pelbagai institusi bagi berkongsi pengalaman dan hasil kajian beliau. So dengan itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan sahabat kita Cik Muhammad Azlan Abdul Aziz untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada moderator Tuan Khairul Naim Abdul Aziz dan yang saya hormati Profesor Madya Dr. Syukur selaku Timbalan Rektor PGI. Dengar ke? Hello, dengar ke? Dengar, line clear. Okey, sebab sini pun hujan ni. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Timbalan Rektor kerana sudi menjemput saya untuk sekadar nak share sedikit ilmu yang saya ada berkenaan dengan Google Products. Okey, dalam saya gunakan apa yang saya share ni merupakan apa yang telah saya gunakan sepanjang penglibatan saya di UiTM lah daripada tahun 2010. Okey. Dan saya yakin tuan-tuan dan juga puan-puan lebih arif daripada saya dalam ilmu-ilmu inilah. Cuma saya nak berkongsi sedikit ilmu yang saya ada. Okey, hopefully nampak apa yang saya cuba tunjukkan ni. Nampak kan ni? Nampak ke? Okey, terima kasih. Alright. So tajuk yang saya nak berkongsi di sini adalah Google Products for Scholars Visibility. Okay, so selaku kita sebagai academician, sebagai scholar, kita memerlukan platform-platform alternatif, okay, dalam kita menyampaikan kuliah, dalam kita ingin berkongsi idea apa yang kita adalah kepada masyarakat umum khususnya. Okay, so dalam Google ada banyak jenis produk yang telah dibina lah, tetapi dalam webinar ini saya akan terangkan hanya sedikit lah yang boleh kita aplikasikan dan yang boleh kita gunakan dalam research dan juga kita punya teaching and learning lah. Okay, so ini sedikit berkenaan dengan profil saya. So saya join UiTM daripada tahun 2010. Okay, dan bidang kepakaran saya dalam statistik gunaan. Dan kini saya punya area of study lebih kepada time series analysis and forecasting dan juga statistical modelling, dan telah memenangi beberapa award lah, antaranya di IDEA 2018 dan juga Minggu Sains Negara di peringkat negeri Perlis lah. Pernah terlibat sama dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPN Perlis dalam menjalankan kajian berkaitan dengan community empowerment, okay, pada tahun 2016-2017, dan pernah dijemput
dijemput untuk berkongsi berkenaan dengan produk tanaman saya di beberapa buah institusi seperti UiTM Kedah, UUM, College Profesional Mara Melaka dan juga Hospital Tuanku Fauziah Perlis lah. Okay, so kita pergi yang pertama. Hopefully tak berapa cepat ni. Okay, Google Scholar. Okay, untuk makluman semua dan saya yakin ramai yang telah aware hal ini di mana UiTM telah mewujudkan satu platform untuk kita browse through expert daripada UiTM lah, daripada expert.uitm.edu.my. Okay, ini merupakan satu website yang mana kita boleh melihat siapakah expert yang ada di UiTM di seluruh sistem, dan kita boleh melihat profil mereka dari sudut penerbitan, dari sudut geran yang telah diperolehi dan juga supervision. Namun apabila saya melihat kepada expert.uitm.edu.my ini, saya melihat ada lagi beberapa kekangan yang mana hanya publish berkenaan dengan articles dan juga projek-projek yang telah kita dapatlah. Dan dalam webinar yang lepas yang dibentangkan oleh Dr. Hasila, okay, saya ada terdengar mengatakan bahawa di overseas mereka lebih cenderung untuk melihat kepada Google Scholar. Okay, Google Scholar. So saya melihat Google Scholar ini merupakan satu platform yang agak baik, yang mana kita dapat mengumpulkan semua scholar-scholar yang berada di seluruh dunia dan kita boleh melihat profil mereka lah. Okay, dari sudut penerbitan, berapa banyak citation index dan sebagainya. Okay, dan antara kelebihan yang saya dapat daripada Google Scholar adalah yang pertama, kita boleh melihat contohnya adalah potential supervisor untuk PhD lah. Okay, so seperti mana saya yang masih lagi belum menyambung PhD, so saya boleh browse through apakah siapakah potential SV yang boleh saya minta untuk bimbing saya dalam pengajian nanti. Dan antara lain adalah Google Scholar ini kita boleh melihat contoh kalau anda kata pergi ke Google Scholar dan kita boleh type Perlis dan di ruangan search itu perlis.uitm.edu.my, kita boleh melihat senarai pensyarah UiTM Perlis yang mempunyai record di dalam Google Scholar. Okay, dan selain daripada itu adalah saya contoh sekiranya saya follow seorang scholar yang mana yang mempunyai kepakaran dan juga bidang yang hampir sama dengan saya, so sekiranya scholar itu ada memuat naik artikel-artikel baru, so Gmail akan bagikan satu notification yang mana scholar itu telah memuat naik penerbitan yang baru dan kita boleh terus membaca. Okay, so itu sedikit berkenaan Google Scholar lah. Dan antara lain yang saya boleh dapat adalah saya boleh mencari research penyelidik luar daripada luar negara lah untuk kita membuat joint venture dari sudut penyelidikan. Okay, namun Google Scholar juga ada kelemahannya yang tersendiri sebab dia hanya boleh publish articles dan juga publication sahaja. Okay, so saya pergi kepada Google Sites. Okay, Google Sites ini ataupun dia seolah-olah satu platform untuk kita membina website kepada scholar yang tiada asas untuk membina website. Okay, so a platform to learn more about scholars such as innovation, sport involvement and online learning lah. Okay, and also to promote conference events. Okay, so saya banyak menggunakan Google Site ini dan saya punya Google Site ni boleh dilayari di www.azlanabdulaziz.com, di mana saya punya CV, saya punya research, saya punya blog, video-video yang saya hasilkan, semuanya saya akan letakkan di website saya. Okay, dan penyediaan website ini tidaklah serumit mana dan dia boleh terus drag and drop sahaja. Okay, sebab tak ramai sebenarnya di UiTM Perlis yang mempunyai account Google Sites. Okay, sebentar lagi saya akan tunjukkan beberapa contoh pensyarah kita yang ada. Okay, dan antara kalau boleh lihat di bahagian kiri ini saya ada letakkan beberapa maklumat info-info penting seperti contoh MyATP. Okay, kadang-kadang sebab kita mempunyai banyak sangat link-link ataupun yang website-website yang perlu kita refer. So saya kumpulkan semuanya sekali di bahagian
website saya inilah, dan saya boleh terus rujuk. Okey. Dan ini merupakan salah satu contoh yang saya rasa sangat baik, sangat baik. Okey, pendedahan yang diberikan, dan ia juga memberikan motivasi sebenarnya kepada saya dalam area dalam nak buat research ni. Okey. Contohnya adalah website daripada Profesor Madya Dr. Syukur Sanim lah. Okey, ini adalah Google site beliau. Okey, yang tanpa sebelum itu saya juga mohon kebenaran daripada Dr. Syukur lah untuk menggunakan contoh website ini. Okey, dan apa yang menarik daripada website Dr. Syukur adalah kita boleh dapat tahu bagaimana beliau membuat kajian, mendapatkan geran-geran penyelidikan. Okey, dan sebagai contoh pada tahun baru tadi saya lihat pada tahun 2020 dalam tempoh PKP ini Dr. Syukur telah publish sebanyak hampir 4 penerbitan, dan pada tahun 2019 telah terbit sebanyak 12 artikel. So maksudnya hampir setiap bulan itu beliau publish. Okay. So bila saya baca dan juga rujuk kepada website Dr. Syukur ini, saya sebenarnya tertanya-tanya bagaimana Dr. Syukur boleh publish artikel yang terlampau banyak. Okay, terlampau banyak. Dan bila anda kata kita dah melihat profil daripada website beliau, dan kita terus boleh bertanya kepada mereka lah. Okay. So untuk Google Sites ini tiada bayaran, free, dan semua orang boleh bina. Dan ini merupakan contoh-contoh website yang telah saya bina dalam membantu sebenarnya event-event di UI Temperless. Seperti contoh ISSC ITU 2018, iaitu kerjasama conference di antara UI Temperless dan juga UIA. Okay. Tapi kebanyakan kontennya adalah dalam bahasa Arab lah. Okay. Dan pada tahun ini juga saya bertanggungjawab untuk mempromosikan event conference di bawah idea, iaitu BISMAN, okay, di bawah Fakulti Pengurusan Perniagaan. Dan pada tahun ini juga saya diberikan tanggungjawab untuk membantu pihak unit zakat dan sedekah dan juga wakaf dalam mentransformasikan kutipan dan juga agihan zakat yang sedang dijalankan di UI Temperless. Okey. Unit zakat, sedekah dan wakaf ini pada asalnya telah kutipan dan juga agihan zakat itu dilakukan secara manual by form. Okey. Dan melalui proses temuduga lah. Jadi dengan menggunakan website ini, para pelajar boleh terus memohon secara atas talian, dan juga proses penemuduga juga berlaku secara atas talian. Okay. So dengan adanya website ini kita mempunyai satu database yang lengkap. Okay. Siapakah pelajar yang layak untuk memohon. Okay. Dan saya juga membina juga website menggunakan Google Sites untuk tujuan pengajaran lah. Okay. Dan di mana daripada Google Site yang saya bina, okay, dan ditambah baik dengan app inventor daripada MIT, okay, saya telah berjaya membina Android apps, okay, Android apps, dan Android apps ini telah pun dijual di Google Play. So kalau anda kata tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di Google Play di bawah nama SPSS Plus R, okay, SPSS Plus. Ini merupakan satu platform yang mana semua nota berkaitan dengan SPSS dan juga R programming yang saya ajar dalam kelas, so saya letakkan dalam satu platform Android. Okay, dan pelajar boleh belilah. Di samping kita menjana income, ia juga merupakan satu penerbitan yang lain, sebab saya berpandangan kita nak ke arah sebenarnya untuk mendigitalkan segala bahan-bahan pengajian yang telah kita ada selama ini. Okay, so dengan adanya PKP ini kita boleh transform semua nota-nota dalam bentuk digital. Okay, so antara Google Play yang saya tengah bina adalah yang pertamanya berkenaan dengan Android, iaitu merupakan satu scientific calculator yang lebih kepada statistik, dan juga e-books yang juga boleh
dijual melalui Google Play. Okay, so masih lagi dalam proses menulis, tapi dan akan mohon kepada ISBN number dan kita boleh terus publish lah. Sebab saya mendapat rungutan daripada pelajar yang mana selepas arahan untuk mengosongkan bilik kuliah dan juga polish, mereka terlupa untuk bawa buku mereka yang telah dibeli pada awal semester lah. Jadi saya mengambil satu inisiatif untuk convertkan semua nota yang saya ada dan jadikan sebagai e-book dan saya akan publish di Google Play. Okay, so Google Play banyak juga manfaatkan lah. Okay, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mahir berkenaan dengan Google Search dan juga App Inventor. Dan App Inventor ini merupakan satu perisian yang dibina oleh MIT dan untuk membina app sebenarnya dan sangat mudah untuk membinanya. Okay, for those yang tiada ilmu berkenaan dengan programming, App Inventor pemudah syarat. Okay. Dan seterusnya adalah saya nak berkongsi tentang YouTube. Okay. Di samping kita melihat YouTube content, video, lagu dan sebagainya, kita sekolah juga boleh promote ideas, publication dan juga innovation products ke YouTube. Okay. Dan saya juga ingin memberikan cadangan kepada pihak PGI supaya kita boleh juga selepas selesai saja webinar ini, video itu boleh terus dimuat naik ke YouTube. Sebab apa? Apabila YouTube ini dimuat naik dan kita boleh menjana pendapatan daripada YouTube monetization. Okay, so dalam tempoh PKP ini saya juga telah membina beberapa video seperti contoh bagaimana untuk merekodkan kehadiran pelajar ke kelas, okay, bagaimana untuk membina Google Classroom dan sebagainya. So dalam tempoh tahun ini saja alhamdulillah telah mendapat capaian yang agak tinggi dan saya pun tidak menjangka sebenarnya antara top 5 videos ini dalam tempoh daripada 14 hari bulan April telah mencecah kepada 647 videos lah. Jadi apabila kita membina satu video dan kita letakkan di YouTube dan YouTube akan mengira berapakah profit yang boleh diberikan kepada YouTubers. Okay, so YouTube. Sebab kita di UiTM Perlis bila saya attend untuk idea 2018, kita ada banyak produk sebenarnya yang boleh kita videokan dan kita letakkan di YouTube supaya nama UiTM Perlis lebih megah di luar sana dan segala produk-produk yang telah dihasilkan oleh pesyarah kita, okay, juga dapat dikomersialiskan. Okay, itu merupakan YouTube. Tetapi untuk YouTube ini, antara elemen penting yang kita sepatutnya tidak lupa untuk letak adalah info berkenaan dengan siapakah author untuk YouTube ini, supaya apabila mereka nak refer, mereka tahu okay, YouTube ini dibina oleh pesyarah UiTM Perlis. Okay, dan mereka boleh kontak kepada pesyarah yang telah membina YouTube tersebut. Okay, yang seterusnya adalah Google Photos. Okay, Google Photos ini pada asalnya saya gunakan adalah Google Photos yang telah dibina oleh Google telah menyediakan kepada setiap pemegang akaun sebanyak 15 GB kapasiti storage. Dan pada asalnya saya hanya simpan untuk gambar anak-anak dan juga keluarga. Tetapi apabila saya telah menghadiri beberapa bengkel, seminar, conference dan juga pertandingan innovation, saya rasa perlunya saya memuat naik gambar-gambar ke dalam Google Photos. Okay, Google Photos. So ini merupakan album-album yang saya ada. Tujuannya adalah apabila kita ada suatu event yang kita nak share di luar, okay, so kita terus boleh share daripada album yang telah kita bina daripada Google Photos lah. Okay, seperti contoh webinar yang dibuat oleh pihak UiTM Shah Alam yang dibuat oleh yang speakernya adalah Prof Normah daripada ARI. Okay, beliau menerangkan tentang bagaimana pentingnya untuk kita para pesyarah untuk contribute kepada masyarakat. Okay, so beliau telah menunjukkan bagaimana ARI telah berfungsi dengan baik
dalam membantu komuniti di di Tanjung Karang, okey, komuniti yang dalam usaha untuk mengetengahkan bidang jahitan. Okey, so bila anda kata berakhirnya sesi yang disampaikan oleh Prof Norma dan dibuka kepada soal jawab, so saya terus memberikan pertanyaan dan juga saya attach bersama dengan video foto album yang saya ada di Google Photos. Okey, dan alhamdulillah daripada perkongsian itu telah ada dua pihak daripada Shah Alam yang berminat untuk menggunakan produk tanaman saya ini untuk digunakan kepada masyarakat di Selangor dan juga di Felda Tengaran Johor after PKP lah. So bila kita dah ada material itu, so kita boleh tunjuk kepada mereka inilah bukti yang pencapaian kita yang telah ada lah. Okey, itu adalah merupakan Google Photos. Okey, Google Classroom. Okey. Saya telah menggunakan Google Classroom ini 2 tahun yang lepas. Okey. Apabila saya mendapati saya mengajar pada setiap semester dengan mengulang apa yang saya cakap pada semester yang sebelumnya. Jadi apa yang saya buat adalah sebab nota adalah nota yang sama, exercise adalah exercise yang sama, cuma kita update 1-2 dan bila saya tengok bila saya sampaikan yang pertama ada pelajar yang mengadu mereka tak ada duit, okey, sebab belum dapat PTPTN dan sebagainya. Ada pelajar kita yang susah yang tak boleh nak photostat. Okey, so apa yang saya buat adalah mereka masing-masing ada handphone, so saya muat naik semua nota, video dan juga assignment ke dalam Google Classroom. Okey. Tetapi Google Classroom ini akan saya gunakan bagi setiap semester. So triknya adalah saya hanya buat satu kelas yang mana tiada pelajar. Kalau kita boleh lihat di sini saya ada satu kelas iaitu pada 2022 STA 570 dan 2022 STA 108. Dan di bawah ni juga ada kod yang sama. STA 570 dan juga STA 108. Okey, dan kalau perhatikan sini ini ada bilangan student 32 orang student dan ini ada sebanyak 102 orang student. Okey. Dan yang ini kosong, yang bawah ni kosong, yang ini pun kosong. Okey. Yang kosong ini adalah saya letakkan semua nota, video, assignment ke dalam ini dan apabila untuk next semester saya akan create new class dan saya akan reuse material yang telah saya ada sebelum ini. So maksudnya saya tak perlu nak meletakkan bahan yang baru. So bila anda kata untuk semester 2024 saya hanya reuse sahaja. Sebab dalam Google Classroom ada satu function bila kita nak add materials, kita ada di situ adalah assignment, material dan di bawah sekali itu ada reuse, reuse. Okey, reuse maksudnya kita telah buat nota sebelum ini. Okey, dan kita nak gunakan pada kelas-kelas yang berikutnya. Okey, so ia lebih memudah cara lah sebenarnya. Okey, dengan menggunakan Google Classroom. Okey, dan daripada Google Classroom ini saya juga ingin menyuarakan cadangan supaya untuk kod-kod yang mempunyai failure rate yang agak ramai. Okey, mempunyai failure rate yang agak ramai supaya kod-kod ini di-convert kepada kelas intersesi dengan menggunakan platform Google Classroom. So ia juga dapat mengurangkan jam kursus bagi setiap semester lah. Dan pelajar yang tak mampu nak mengikuti kursus berkenaan boleh mengikuti secara intersesi melalui Google Classroom. Okey. Di samping itu juga saya juga menyediakan kursus-kursus yang berbayar seperti contoh SPSS, e-views, programming dan sebagainya supaya orang luar yang bukan daripada pelajar UiTM boleh sit down untuk belajar berkenaan dengan statistik. Okey. Tetapi syaratnya adalah dalam Google Classroom kalau kepada student kita boleh bagikan kod untuk classroom tersebut. Tetapi sekiranya kita hendak membuat satu classroom yang berbayar, okey, kita boleh disable kod tersebut dan mereka kenalah memasukkan maklumat seperti email address dan sebagainya dan kita akan invite mereka untuk masuk dalam Google Classroom tersebut. Okay, so
sekiranya saya juga ingin mencadangkan kepada PJI kalau anda kata sekiranya nak mewujudkan satu kursus berbayar di bawah PJI. Okey, mungkin kita boleh buat melalui Google Classroom dan certain fee akan dikenakan lah. Okey, so banyak sebenarnya yang kita boleh manfaatkan daripada Google Classroom. Okey, antara produk-produk Google lain yang saya kerap gunakan adalah Google Keep. Okey, Google Keep ini dia seperti nota, okey. Sebab dalam phone kita pun ada sebenarnya Google Keep ini. Kalau tak ada, kita boleh download daripada Play Store lah. Okey, Google Keep ini samalah seperti mana Evernote. Okey, samalah seperti mana Notepad. Di mana kadang-kadang, okey, apabila penglibatan saya dalam research dan juga bidang-bidang tanaman, kadang-kadang idea itu datang tiba-tiba. Okey, idea itu datang tiba-tiba. Nak buat hydroponic macam ni lah, nak buat My Nutri-Basin version yang kedua lah. Okey, ataupun idea-idea lain, okey, yang banyaknya adalah untuk research dan juga inovasi pertanian. Jadi idea itu hanya datang sekejap sahaja. So apa yang saya buat adalah saya cepat-cepat buka phone dan saya akan masukkan beberapa details berkenaan dengan idea yang saya terima. Okey, contohnya adalah saya punya produk My Nutri-Basin daripada basin nak buat tower. Okey, so idea tu datang sekejap lepas tu hilang. So untuk memastikan idea itu still remain, so saya akan tulis dalam Google Keep. Dan yang menariknya, Google Keep ini apabila kita tulis di phone, dia akan automatically synchronize dengan Google Calendar dan juga Google Keep yang berada di laptop dan ataupun komputer. Okey, contoh di sini antara benda-benda penting pada tahun 2020 lah, antaranya adalah geran FRGS, geran Mestek, okey. Dan juga kalau anda kata saya nak forwardkan nota ini kepada student FYP saya, so saya boleh terus typekan nota dan saya akan terus masukkan email mereka dan bila saya send, mereka pun akan mendapat notes yang sama dalam Google Keep di smartphone masing-masing. So ia boleh jadikan satu reminder lah kepada para pelajar sekiranya bilangan pelajar itu adalah sedikit. Okey. Dan juga kita boleh juga letaklah beberapa nota-nota penting, okey, di Google Keep lah. Okey, dan yang seterusnya adalah Google Drive. Okey, Google Drive. Google Drive ini sangat penting sebenarnya dalam kita nak menyimpan maklumat-maklumat penting. Okey, sebagai contoh saya pernah sebelum dibenarkan persyarat untuk masuk ke kampus tempoh hari, segala maklumat saya semuanya berada di komputer di office dan saya terlupa nak bawa balik ke rumah lah. Jadi apa yang saya buat adalah dan saya perasan segala info yang saya letak, dokumen-dokumen penting saya letakkan dalam Google Drive. So komputer yang berada di office akan sinkronis dengan komputer yang berada di rumah dan segala maklumat juga akan dipindahkan bersamalah. Di dalam Google Drive ada beberapa lagi produk yang lain seperti contoh Google Form dan juga Google Spreadsheet lah. Okey, ada lagi banyak Google Docs, Google untuk drawing dan sebagainya. Tapi yang paling saya guna adalah Google Form dan juga Google Spreadsheet lah. Okey, Google Form yang paling banyak saya gunakan adalah untuk merekodkan kehadiran pelajar dan juga untuk mengisi permohonan zakat bagi UiTM cabang Perlis lah. So, bermulanya tahun ini mereka semua mengisi permohonan zakat semuanya secara atas talian. Okey. Dan untuk Google Spreadsheet, saya menggunakan sepenuhnya Google Spreadsheet ini dalam saya nak merekodkan kehadiran pelajar, student setiap hari. Dan kalau anda kata boleh lihat di sini, saya akan mencatatkan bagi setiap tarikh, okey, berserta dengan percentage disebabkan KPP memerlukan peratusan berapakah bilangan pelajar yang hadir ke kelas dan juga bilangan pelajar tersebut. Okey, dan kalau perhatikan sini yang berwarna hijau ini adalah automatik akan detect mana-mana pelajar yang tidak hadir dan saya
boleh menggunakan informasi ini untuk saya terus menghubungi pelajar sama ada adakah mereka mempunyai masalah untuk sesi ODL dan sebagainya. Apabila adanya Google Drive ini, saya tertanya-tanya sama adakah masih lagi mempunyai keperluan untuk segala borang-borang yang ada di HA, borang MC, borang untuk borang tapa dan sebagainya, yang mana sekarang ini dalam bentuk fizikal supaya ianya boleh dapat digitaliskan dan dimuat naik ke dalam Google Drive. So mana-mana pensyarah yang ingin mengisi borang boleh terus mengisi secara atas talian. Okay. Dan begitu juga dengan borang-borang yang lain lah. Contohnya ada seperti surat pelantikan, di mana sekarang ni anda kata kalau kita nak mengisi MyATP, semuanya kena dimuat naik. Okey, kena dimuat naik. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau anda kata surat lantikan itu terus digitalkan dan boleh terus naik dan terus boleh dimuat naik ke MyATP lah. Dan satu lagi, sepanjang pengalaman saya untuk mengawas exam, final exam, saya mendapati ini berdasarkan pemerhatian saya lah. Apabila saya mengawas di bilik-bilik exam, saya mendapati di meja-meja pelajar penuh dengan kertas soalan, kertas jawapan, lepas tu dengan answer booklet, lagi dengan dorang punya kad matematik dan sebagainya. Dan apabila mereka telah bermula sahaja untuk menjawab, dan pengawas yang bertugas akan mengutip slip kehadiran ke bilik exam. Okay, so saya juga ingin mencadangkan apa kata kalau anda kata di examination yang akan datang kita menggunakan Google Form untuk merekodkan kehadiran pelajar yang hadir ke final exam supaya kita boleh memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pengawasan, dan apabila mereka merekodkan kehadiran itu terus akan kita convert ke dalam bentuk Google Spreadsheet lah, dan kita boleh dapat trace siapakah pelajar yang tidak hadir, okey, siapakah pelajar yang meniru, okey, dan sebagainya lah. So penggunaan kertas di meja pelajar itu dapat diminimalkan, sebab kesian sebenarnya bila saya tengok meja pelajar tu penuh dengan barang-barang yang saya rasa tak perlu. Okay. Okay. So selain daripada Google Drive, okay, yang mana saya tak masukkan dalam slide ini adalah iaitu Google Translate. Okay. Ketika zaman saya belajar dahulu di peringkat ijazah sarjana muda, pensyarah saya melarang untuk menggunakan Google Translate. Okay, sebab ayat BI-nya itu adalah tak tersusun dan Google akan translate word by word. Namun dengan kemajuan yang sedia ada, Google Translate telah melalui satu fasa baru yang mana Google akan translate ayat berdasarkan konteks ayat itu sendiri. Okay, so kalau anda kata kita ada idea research nak tulis satu perenggan, okay, tapi kadang idea itu datang dalam bahasa Inggeris, kadang-kadang idea datang daripada bahasa Melayu. So apa yang saya ajar pada pelajar adalah apabila dapat je idea, terus type ke dalam Google Translate dan cuba tengok sama ada ayat BI-nya itu okey ataupun tidak. Tapi the final touch adalah by student lah. Okay, kita tak boleh mengharapkan Google Translate untuk kita translate segala perenggan dalam bahasa Melayu itu. Dan apa yang menariknya adalah Google Translate ini boleh kita ubah ayat dia, tapi boleh ubah ayat dia, tapi kenalah menggunakan ayat bahasa Melayu yang baik. Okey, kalau kita punya ayat bahasa Melayu itu kurang memuaskan, so Google Translate pun akan convert kepada ayat yang kurang menarik. Okey, so kalau anda kata nak cuba kita ambilkan ayat-ayat daripada wartawan. Okey, letakkan dalam Google Translate dan kita cuba convert dalam bentuk bahasa Inggeris. Dan ayatnya nampak cantik dan teratur lah. Dan pastinya kita juga perlu menambah baik ayat tersebut dari sudut grammar dan sebagainya. Okay, so itu sahaja yang saya cuba untuk kongsikan dengan tuan-tuan dan juga puan-puan antara Google product yang kita boleh aplikasikan
di rumah, okay, dan juga untuk kita tujuan research dan sebagainya. Dan hopefully perkongsian saya yang ringkas ini bermanfaat dan dapat diguna pakailah untuk kegunaan masing-masing. So saya ingat itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sesi perkongsian yang amat baik untuk kita. Terima kasih Encik Azlan Abdul Aziz yang dapat kita insyaAllah gunakan. So, jika ada soalan yang ingin ditujukan kepada Encik Azlan, boleh terus tanya atau boleh gunakan ruangan chat. So, silakan. Cik Azlan. Ya, saya. Soalan. Saya Latisha. Saya ada Ya. soalan. Kalau kat Ya, YouTube, Rasa. kalau kita pakai akaun UiTM, kalau kita dapat duit macam mana? Kita kena share ke dengan UiTM? Yang itu yang itu saya kurang arif sikit. Okey. Tetapi yang bagusnya kalau kita ada personal account Google, kita tak boleh nak buat YouTube live. Okey, tak boleh nak buat YouTube live. Tapi kalau kita menggunakan account Gmail UiTM, kita terus boleh boleh buat YouTube live terus. Okey, tapi memerlukan masa 12 jam untuk activate. Tapi dari sudut nak monetization itu saya tak pasti. Tapi bolehlah cuba. Terima kasih. Sama. Ada soalan lain ke? Ada soalan lain lagi ke? Okey, daripada Puan Hanani, tak silap kena ada at least 1000 subscribers jika nak dapat duit guna YouTube. Betul ke? Berdasarkan pembacaan saya, memang perlu memerlukan 1000 subscribers dan juga 4000 watch daripada YouTube lah. Okay, so tapi tak apalah kalau kita bermula sekarang. Okay, so macam saya, okay, macam saya akan mewajibkan pelajar saya untuk subscribe saya punya YouTube. Okay, sebagai salah satu syarat lah. Okay, bila nak masuk kelas saya. So, bila anda kata setiap kelas itu katakanlah ada 100. Okay, kalau ada 4 kelas ada 400. Okay, so antara 2-3 semester itu kita dah boleh dapat lebih kurang dalam 1000 subscribers lah. Tapi dari sudut nak mengira berapakah duit yang bakal kita dapat daripada YouTube itu, saya tak pastilah. Tapi pengiraannya adalah dibuat oleh YouTube itu sendiri. Okay, sebab kita pelajar ramai, terutamanya adalah pensyarah-pensyarah daripada ACIS dan juga APB. Mereka ini mempunyai pensyarah-pensyarah daripada APB dan juga ACIS mempunyai bilangan student yang sangat ramai. Okay, sebab mereka semua kena ambil English, mereka semua kena ambil Fiqh Islam. Satu semester saja sudah cukup untuk dapatkan 1000 subscribers. Okay, dan daripada itu mereka terus boleh menonton dan boleh menjana pendapatan lah. Di samping kita menulis buku untuk dipasarkan, okay, kita juga boleh menggunakan platform seperti mana YouTube lah. Okay, so nanti mungkin Dr. Latisha boleh buat kot. Kaya tu tak tahulah, tapi boleh dah dapat sikit. Sebab contoh daripada Google Play Store yang saya buat, alhamdulillah
telah dapatlah sedikit bayaran yang telah diperoleh lah, dan kebanyakan ni dah dibayar melalui USD dollar. Okay, so kalau anda kata currency naik, untunglah. Tapi kalau currency turun, kuranglah pendapatan. Dan juga kita boleh promotekan kita punya buku-buku, seperti contoh Dr. Latisha dah ada banyak buku kan, okay. So kita boleh promote kita punya buku di YouTube. Dan kita boleh terus upload ke Facebook, Instagram dan sebagainya lah. Cik Azlan, Ya saya. kalau video hari ni kita upload ke YouTube tu boleh juga ke? Okay, untuk Google Meet, setiap video yang direkodkan akan dihantar ke dalam Google Drive kalau saya tak silap. Dan video itu kita boleh upload ke YouTube channel lah. Yang kita punya, sama ada PGI sendiri akan create YouTube channel ataupun orang-orang personal lah. Macam saya akan setiap live, record yang saya buat untuk saya punya pertanian, produk-produk pertanian saya akan terus upload ke YouTube lah supaya orang ramai boleh lihat dan subscribe. Okay, thank you. Ada lagi soalan? Nanti boleh share macam mana nak masukkan bahan dalam Google Play. InsyaAllah. Nanti kita sembang lain. Dan saya juga amat berharaplah kalau anda kata, sebab bila saya melihat profil di laman web UiTM Perlis, bila kita klik pada directory pensyarah UiTM Perlis, tak ada maklumat lanjut berkenaan dengannya. Kalau saya buka contoh di website SQS UUM, okay, School Quantitative Science di UUM, kita boleh dapat details berapakah dia punya publication, research grant yang ada, okay. Tapi benda itu tiada di UiTM Perlis, atau mungkin saya yang tak tahu, okay. So dengan adanya Google Site bagi setiap orang pensyarah itu, dan nak membinanya sangat-sangat mudah, sangat-sangat mudah, okay. Kita boleh list down kan kita punya expert, okay, buku yang kita ada, innovation yang kita ada, okay. Dan apa yang saya buat adalah untuk Google Sites, di mana para pelajar kena present diorang punya projek ataupun hasil kajian mereka dengan menggunakan Google Sites. Itu merupakan satu pendedahan awal kepada mereka supaya sekiranya mereka selepas habis sahaja kuliah atau pengajian, mereka hendak berniaga dan mereka hendak memasarkan produk mereka, so diorang boleh memanfaatkan Google Site yang mereka telah belajar ketika kuliah di UiTM lah. Channel YouTube untuk My Nutribasin. My Nutribasin, saya lupa channelnya apa. Okay. Sebab saya punya trik adalah, disebabkan Google ini hanya memperuntukkan 15 GB. Okay, dan video saya mempunyai kapasiti yang agak tinggi. So saya telah create 3 hingga 4 account Gmail. Okay, satu untuk UiTM, satu untuk My Nutribasin, satu lagi untuk gambar, okay. So ada banyak lah, ada banyak Gmail account. Dan kalau anda kata contoh video-video yang dibuat oleh pensyarah-pensyarah marine, okay, projek-projek mereka berkenaan dengan rumpai, Naim, yang apa tu? Yang macam makanan tu, yang berada rumpai. Rumpai laut itu, mereka juga boleh boleh juga record video itu dan letakkan di YouTube. Dan saya yakin syarikat-syarikat yang berminat untuk membeli, mereka akan menghubungi terus kepada pensyarah yang terlibat lah. Laktut. Untuk Google Photo, adakah ia sekadar database untuk collection kita atau dia auto appear jika kita buat Google search yang berkaitan keyword tertentu? Untuk Google Photo ini, kalau kita letakkan private, dia tak akan keluar di Google search lah. Tapi kalau kita public, dia akan keluar. Okay, Dr. Latisha pun ada sudah Google Sites.
Okey, sangat menarik. Dan kalau kita boleh dapat kumpulkan Google Sites, okey, semua pensyarah UiTM dalam nak mempromosikan produk mereka sangat baiklah. Dan sangat mudah sebenarnya. Okey, Dr. Latisha baru buat. Alhamdulillah. Okey, semoga bermanfaat dan boleh promotekan buku-buku yang telah ada. Dan kalau anda kata kita boleh tempikkan, kita boleh kumpulkan semua Google Site pensyarah dan kita letakkan di website UiTM ataupun di website PJI lah. Okey, so kita boleh promote kita punya pensyarah ataupun kita punya scholar can be more visible lah. Kalau ada yang sedia, kalau yang sedia ada kat Google lain, mesti nak link ke Google tersebut ke nak kena buat semula. Saya tak faham soalan Dr. Nurani Nasirun. Oh, kalau maksudnya kalau anda kata ada di Google account lain, macam mana nak link ke Google Site? Tak ada masalah sebenarnya. Okey, kalau anda kata contoh gambar saya berada di Gmail account 1. Okey, video saya berada di Gmail account 2, tak ada masalah. Setiap dokumen yang kita upload ke Google Drive ataupun Google Photo ataupun di YouTube, mereka akan bagikan kita satu unique URL dan kita terus boleh masukkan ke dalam Google Sites. Okey, so contoh saya punya website, contoh kalau saya boleh sharekan sikit. Okey. So ini saya punya Google Site lah. Dan di sini saya letakkan saya punya bahan-bahan. Contoh seperti research yang saya tengah buat berkenaan dengan COVID-19. Okey. Dan juga blog. Okey, blog-blog yang kita ada. Okey. Dan juga MyATP, sebab selalunya saya terlupa link untuk MyATP ni ataupun HR2U. Okey. Hari tu ada learn, ini merupakan satu saya punya web page yang lain, Learn R for Statistics. Okey, di mana saya akan masukkan by topic dan daripada sini saya boleh convert ke dalam bentuk Android apps dan terus boleh jadikan apps dan terus boleh upload ke Google Play. Okey, ini contohlah. So how to import data by using R, semua nota di sini. So pelajar terus boleh melihatlah. Sebab kalau anda kata kita nak buat video Google Meet, okey, video conference kepada pelajar, mungkin penggunaan datanya akan banyaklah. Okey, dan pelajar terpaksa memberi data yang agak banyak. Tapi kalau kita boleh memasukkan segala bentuk nota, okey, di Google Site, ia lebih memudahkan pelajar dan pelajar boleh melihatnya hari-hari lah. Okay. So dan hari tu kalau macam contoh di FSKM, hari tu ada arahan untuk mencatatkan aktiviti harian kita. Okay. So contoh yang ini saya tak publish lah. Okay. Dan kita boleh bagi dan setiap menu ni kita boleh publish, sama ada nak publish ke ataupun tidak. Contoh adalah yang bawah ni, log kerja pensyarah. Okay, yang log kerja pensyarah ni dia takkan terbit di website, dia akan hidden. Okay, so saya akan bagi tahulah apa yang saya buat pada setiap hari lah. Okay, ini saya merekodkan saya punya log kerja pensyarah. Sekiranya diminta oleh KPP, so saya hanya perlu share sahaja link untuk page ini saja. Okay, sebagai tujuan untuk record. Okay, ada soalan lain ke? Boleh share tentang assessment atau test untuk student menggunakan Google Product.
Okey. Boleh share tentang assessment atau test. Okey, kalau anda kata untuk test, ini sedikit berkenaan dengan apa yang saya buat dengan menggunakan Google Classroom lah. Okey, so ini merupakan saya punya kelas dengan menggunakan Gmail account yang lain. Okey. So selalunya saya akan buat terlebih dahulu saya punya segala nota, segala assessment semuanya di kelas yang kosong ini. Okey. Kosong. Contoh STA 570. Okey, di bahagian classwork. Okey. So saya telah siap-siapkan sebenarnya daripada tahun 2019 dan ada yang sebelum tu tahun 2018. Okey. Ini contoh assessment lah. Okey. Kebanyakan assignment yang saya berikan kepada pelajar hanyalah saya ambil daripada past year paper. Okey, past year paper. Okey, contoh assignment 2 untuk chapter yang ke-6. Okey. Dan ini merupakan contoh assignment yang kedua lah. Yang mana saya ambil past year daripada tahun 2019-12 Disember. Dan soalan ini semuanya saya kutip daripada past year paper je. Saya tak bina soalan sendiri. Okay. Ini yang merupakan output daripada past year paper. So, kalau macam statistik dan juga matematik yang melibatkan pengiraan, saya boleh terus dapatkan jawapan lah. Okay, ini contoh lah. Dan okey, contoh kalau video itu kita boleh kumpulkan sekaligus. Okey, video-video yang telah kita hasilkan dalam satu material. Dan ini merupakan chapter yang ketujuh yang masih lagi. So, apabila saya dah ada dah saya punya assignment, okey, dan apabila saya nak berikan kepada para pelajar, apa yang saya buat adalah saya pergi kepada STA 570 yang ada pelajar ini, pada classwork, pada ruangan create ini, saya hanya guna reuse post daripada kelas saya yang kosong tadi, yang tadi pelajar. Okey. Dan pada ruangan ini sebenarnya saya akan letakkan semua maklumat. Contoh tadi adalah chapter 6 assignment 2 kan, tak ada kat sini. So apa yang saya akan buat adalah saya akan create and then reuse post daripada kelas STA 570 chapter-chapter yang saya nak. Okey. Contoh reuse post. So kalau anda kata kita nak gunakan untuk semester hadapan, okey. So kita terus boleh reuse post balik apa yang telah kita ada lah. Okey. Just click and then kita akan klik reuse. So material itu boleh digunakan untuk tahun-tahun yang berikutnya. So kita hanya buat satu sahaja video, satu sahaja assignment dan kita boleh gunakan untuk semester-semester yang akan datang. Sekadar perkongsian. Cik lah ada soalan tu. Uh-huh. Boleh tak kita linkkan Google Scholar Citation, ResearchGate, Scopus, etc. ke Google Sites? Just copy and paste link into Google Sites. Boleh. Kita boleh contoh. Contoh saya dah bagilah. Dalam kalau anda kata lihat dalam saya punya kalau ada melihat kepada saya punya Google Sites, Google Sites. Boleh juga lihat juga kepada Dr. Syukur punya Google Site, dia lebih arif tu. Okay, start lah. Okay, so kalau contohnya yang daripada saya punya website, saya saya menggunakan CV daripada, kita boleh masukkan kita punya profile, kita punya Scopus Index,
kita boleh masuk kita punya Web of Science punya ID dan sebagainya di sini. Tapi saya menggunakan third party punya platform, iaitu saya menggunakan Visual CV. Okay, Visual CV. Visual CV ini percuma dan kita boleh terus updatekan kita punya profile semua di sinilah. Dan contoh kalau kita boleh masukkan link, contoh Web of Science. Saya ni malu sebenarnya nak tunjuk, tapi sebab saya punya hashtag cuma satu je, tapi tak apalah. Okay, so contoh kita boleh masukkan link dan terus akan keluar lah. Okay, ni contoh kalau untuk Web of Science. Kalau anda kata untuk Scopus Index ataupun ResearchGate, so kita akan boleh masukkan link sahaja. Okay, kalau nak masuk terus ke Google Site pun boleh, tak ada masalah. Tapi satu je lah. Okay, insyaAllah saya masih baru lagi dalam bidang research ini. Okay, dengan harapan dapat dibimbing oleh pensyarah senior yang hebat-hebat seperti Dr. Syukur dan sebagainya. InsyaAllah bilangan hashtag ini akan naik lah insyaAllah nanti. Okay. Okay, soalan lain tak ada. Saya ada soalan pasal Google Form ini. Sekejap. Sekejap. Saya ada soalan pasal Google Form ni. Setiap kali saya post quiz atau test, student kena request permission. Okay. Berkenaan dengan request permission untuk akses. Okay. Saya rasa Dr. Shaliza memuat naik Google Form itu di akaun UiTM. Okay. Kalau kita tak bagi permission, okay, ataupun kita disable form itu hanya dalam sistem UiTM, so pelajar boleh akses. Okay, so Dr. Shaliza kena pastikan share itu dalam bentuk advance dan ubah setting kepada public. Okay, public. Okay, bukan sekadar untuk dalam ruang lingkup UiTM system sahaja. Tapi selalunya saya akan buat dalam saya punya personal account. Tapi kalau nak buat juga, saya ada buat satu video bagaimana kita nak share kita punya form yang daripada Gmail account UiTM kepada orang luar lah. Okay, boleh tengok nanti di YouTube dan boleh subscribe lah. Okay. Kita ada lagi 3 minit sebelum pukul 4 kalau ada soalan-soalan yang terakhir. Dan saya rasa pihak PJI juga mungkin cadangan lah kepada pihak PJI untuk kita kumpulkan semua produk-produk inovasi dalam satu website. So kalau anda kata ada syarikat-syarikat yang berminat, mereka terus boleh melihat kepada website tersebut lah. Sekadar cadangan kepada PJI lah. So kalau tak ada apa, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sedikit ilmu yang saya ingin berkongsikan kepada semua. Sekiranya ada salah nasihat daripada pihak saya mohon maaf. Dan jutaan terima kasih kepada Timbalan Rektor PJI Dr. Syukur kerana sudi menjemput saya memberikan sedikit perkongsian dalam webinar inilah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Azlan. Okay, Alhamdulillah untuk sesi kita yang bermakna pada hari ini. So terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa anda. So setakat ini sajalah peluang untuk kita bersiaran pada petang ini. So semoga kita semua dapat atau sempat mengambil nota-nota penting yang telah disampaikan. Lepas ini juga kita akan share semua info yang berkaitan dengan kita punya sharing session petang ni. So terima kasih lagi sekali kepada Encik Azlan Abdul Aziz atas perkongsian. Right, sampai jumpa lagi di lain masa. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay,